Kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Jadi minggu lepas kita dah beritahu sebenarnya bunga dia tu duduk di sebelum wa haqiqah. Dia terbalik. Dia terlajak tu. Sesungguhnya jalan untuk menuju Allah itu ada 3. Jadi gemar tak apa kan? Jadi bergema. Sesungguhnya jalan untuk menuju Allah itu ada 3, iaitu syariah, tariqah dan haqiqah. Dan serta dengarlah tamthil atau perumpamaan yang diberikan oleh ulama terhadap 3 perkara ini. Apabila tamthil ataupun perumpamaan yang diberikan oleh ulama tentang syariah, tariqah dengan haqiqah ini, fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun bahrun ghala. Baik, sebelum kita terjemahkan ataupun syarahkan tentang tamthilan tersebut ataupun perumpamaan yang diberikan oleh para masyayikh ulama tentang syariat, haqiqah dengan tariqah, maka kita terang dulu apa yang disebutkan tentang syariah, apa dia tariqah dan apa haqiqah. Jadi bila mana Syekh rahimahullahu ta'ala Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir rahimahullah menerangkan tentang taqwa dan juga melarang kita daripada mengikuti hawa nafsu, maka dia menyebutkan setelahnya dengan jalan-jalan suluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang akan memudahkan kita untuk mencapai taqwa dan juga menjauhkan hawa nafsu kita. Maka Syekh pun sebut inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Jadi jalan nak menuju kepada Allah ini. Lepas tu saya terjemah tu sesungguhnya jalan untuk mencapai kepada Allah. Inna tariqa ay inna tariq al-muwassil ila Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada tariq alif lam tadi, alif lam lil ahdi zihn. Maksudnya yang kita faham dalam kepala otak kita, maksud tariq di sini apa dia? Jalan nak menuju Allah. Bukan jalan biasa. Jadi jalan nak menuju Allah Ta'ala ada 3. Syariat, tariqah, haqiqah. Maka dengarkan apa yang telah disebutkan perumpamaannya oleh para ulama dan awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak sampai kepada Allah, nak menuju kepada tariqul akhirah, sila-sila ahlan. Maksudnya ada tempat duduk ke? Ada banyak di sini. Mai duduk ni. Ni orang Perlis ni jauh ni. Duduk depan, duduk bawah ni. Tu ada banyak tempat kosong ni. Jadi jalan nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tergabung daripada 3 jalan. Mesti gabung. Mesti jalan syariat, jalan tariqah dengan jalan haqiqah. Nah, jadi jangan kita ta'til ataupun tinggalkan salah satu daripada jalan tadi. Tak boleh kata nak ambil syariat saja, tak mau haqiqah. Tak mau kata nak ambil syariat saja, tidak mau tariqah. Tak boleh. Karena kata para ulama kata li'annal haqiqata bila syariah batilah. Nah, hakikat tanpa syariat ini batil. Manakala wasyari'atu bila haqiqatin atilah. Tapi syariat pula tanpa haqiqah pula akan jadi atil. Atal. Akan jadi cepat nak mengingkari. Dia akan jadi terbatal banyak benda. Faham? Contoh kepada orang yang ada haqiqah tidak ada syariah ni macam mana? Contoh dia. Macam zaman lah ada ramai orang yang macam tu. Yang dia nak haqiqah tapi syariat tak mau. Semayang tak mau. Contoh kita kata kat dia salli. Semayang. Kamu kena semayang kata kat dia. Kerana ni syariat. Maka dia kata la hajata ila salah. Saya tak perlu semayang kata dia. Kenapa? Karena orang yang bahagia telah bahagia sejak pada azali lagi. Dan orang yang celaka telah celaka sejak pada azali lagi. Nah, kata dia, kalau kata aku ni bahagia, maka aku akan masuk ke dalam syurga walaupun aku tidak solat. Nah, kalau aku masuk ke dalam neraka, nah, kalau kata aku semayang pun, kalau dah ni masukkan dalam neraka, masuk neraka juga kata dia. Oh, kemah ayat ni. Tidak. Ni ramai macam ni. Kita kata semayang. Ini yang bila disebut oleh para ulama, haqiqah bila syariah batilah.
Hakikat saja, syariat tak ada. Hakikat betul tak? Betul. Betul, hakikat dia tu betul. Hadis sebut tadi betul. Orang yang sa'id ni sa'id azali. Orang yang bahagia ni bahagia di sisi Allah Ta'ala sejak pada azali lagi. Kita ni nak tahu kita bahagia ke tidak ni bila? Hujung kita. Kita tak boleh kata kita bahagia. Nah, kita duduk depan mengajak, baca kitab, hafal Quran ke kalau hafal Quran. Hafal hadis ke? Apakah semua? Boleh tentu kata kita ni hujung kita nanti akan dapat sa'id? Tak tentu. Walaupun nama kita sa'id. Kata saya sa'id sampai hujung tak? Ya, sa'id sampai hujung, nama dia sa'id. Nah. Tapi sa'id betul yang dapat kebahagiaan di sisi Allah Ta'ala dengan husnul khatimah? Tak tentu kita. Itu kata para ulama Asy'ariyah, yang ni yang tahqiq dalam mazhab kita Asy'ariyah, sa'id dinilai pada penghujungnya, bukan pada kehidupannya yang dalam dia jalan. Lepas tu kita tengok ada orang ni jahat, mati elok. Maka dia sa'id. Dalam takdirnya Allah Ta'ala sejak pada azali dia ni sa'id dah. Walaupun awal kita tengok tak elok. Sebab tu jangan hukum orang. Saya pesan tu, jangan hukum orang. Kita tak boleh tengok ada orang ni buat maksiat, terus kita kata dia ni nak ahli neraka dah pada orang. Jangan. Kita tengok orang ni beza sikit dengan kita apa-apa, kita kata ni ahli neraka lah, celaka lah, laknat Allah Ta'ala lah kepada dia. Weh, sabar Ustaz. Kamu tahu siapa yang celaka, siapa tak celaka ni? Celaka tak celaka ni si Allah Ta'ala ya. Macam mana kita pula yang boleh pergi sebut ni? Dia kata kita celaka dia pada perbuatan dia buat lah ni. Celaka pun jangan sebut. Celaka pun jangan sebut. Nah. Nabi SAW waktu ketika patah gigi geraham Nabi SAW, waktu ketika perang Uhud, sahabat datang dan waktu tu darah Nabi mengalir. Sayyidina Fatimah yang tolong lapkan bakak apa ni, ada macam habuk, dan macam ada daun ke ataupun tikak ke dan sebagainya, itu dibakar, kemudian diambil bakaran tadi diletakkan pada luka Nabi SAW. Nabi luka sikit di sini, luka, kemudian patah gigi Nabi SAW. Ada kata bukan gigi geraham ni, ni gigi ni depan ni, gigi dhahik, bukan gigi depan ni haram patah Nabi. Kenapa haram patah? Karena kalau patah depan ni jadi tak comel Nabi SAW. Tak comel mustahil bagi Nabi SAW. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi patah gigi depan. Tak ada orang boleh tumbuk Nabi depan, patah gigi depan, mustahil. Nah, kalau nak patah gigi tepi ni kalau patah comel lagi. Lihat. Patah gigi tepi ni, comel lagi. Patah gigi geraham tak ada apa, orang tak nampak. Tapi kalau patah gigi depan, patah setengah pula tu, jam. Nabi tak macam tu. Lepas tu panah, macam mana boleh panah jauh-jauh tapi patah gigi belakang? Macam mana Allah Ta'ala jaga Nabi? Patah gigi belakang. Lepas tu ada seorang sahabat, seorang tabi'in, namanya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, nak kalau baca buh nama anak kita, buh nama Uwais Al-Qarani. Kita buh nama Uwais Al-Qarni. Tak Qarani, dia pada Qaran. Nah, dia pada Qaran. Nama tempat dia Qaran, maka nak baca Qarani. Tapi tak apalah, orang Melayu kita tak apalah. Kawan-kawan dia buh nama Uwais Al-Qarani juga. Qarni ke apa, tak apalah. Yang duk buh nama pelik-pelik juga ya. Jadi apa ni, bila patah gigi tadi, Sayyidina Fatimah yang tolong ubatkan, takkan nak bagi darah berhenti. Kemudian darah Nabi tetap mengalir juga. Siapa yang tadah darah Nabi, kemudian dia hirup darah Nabi ni. Darah yang ada di sini ni dihirup oleh seorang sahabat namanya Sayyidina Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sayyidina Malik bin Sinan dia pergi letak mulut dia, hirup darah Nabi terus. Makan darah Nabi. Dan Nabi kata kalau nak tengok siapa ahli syurga, tengok dia. Karena sebahagian daripada badanku ada dalam badan dia. Karena darah Nabi ada dalam badan dia pada waktu tersebut. Ahli syurga. Darah kita tak boleh, darah kita najis. Darah Nabi suci. Jadi diminum darah Nabi SAW waktu tu. Kemudian sahabat kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laknat kepada orang-orang yang ini doakan keburukan kepada mereka ya Rasulullah. Ini orang yang telah menggugurkan darah Nabi ke muka bumi. Yang antara sebab kepada turunnya balak adalah ketika darah seorang Nabi jatuh ke muka bumi. Sebab tu para sahabat hidup darah Nabi. Sebab apa? Bak rahmat. Dia tak mau darah Nabi. Yang pertama untuk dia, masuk darah Nabi dalam badan dia. Yang kedua, tak mau umat ni dicelakakan oleh Allah. Kalau darah Nabi jatuh ke bumi, masalah mereka nanti. Maka dihirup darah Nabi, jangan bagi jatuh ke bumi. Maka akhirnya apa sahabat kata, ya Rasulullah, doakan keburukan kepada mereka. Ini orang yang menggugurkan darah Nabi Allah Ta'ala ke bumi. Apa kata Nabi? Inilah ub'ats la'ana. Saya bukan diutus oleh Allah untuk melaknat orang. Tu terah darah, patah gigi. Uwais Al-Qarani yang duduk di Yaman pada waktu tu, yang ketika dengar kata Nabi patah gigi,
Dia terus pegang gigi dia, cabut terus waktu tu juga. Sebab dia kata Nabi sakit, aku tak boleh nak pergi perang. Aku pun nak rasa sakit macam tu juga. Kita boleh ke? Dengar boleh lah. Cuba cabut dengan Allah. Saya pun tak mahu. Dia kata tak apa, saya cinta kot Nabi kot lain. Tu ahwal dia, ahwal wali la yuqtada bih. Oh, pandai jawab kan. Ahwal wali tak wajib ikut. Tu dia wali, tu ahwal dia. Macam Imam Malik waktu pergi ke Madinah tak pakai kasut kalau berjalan dalam Madinah. Tu ahwal Imam Malik radhiyallahu anhu. Dan ahwal kata Syekh Sayyidi Muhammad Alawi Al-Maliki waktu ketika Syekh Usamah Mansi rahimahullah hafizahullah, guru kami tanya kepada beliau dalam satu perjalanan, tanya macam mana pandangan Syekh tentang apa yang dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik dalam Madinah tak pernah naik kenderaan. Imam Malik dalam Madinah tak pernah pakai kasut. Tak pernah pakai kasut. Dalam Madinah tak pakai kenderaan. Maksudnya kita kalau pergi ke Madinah tu, Allah besar Madinah tu, jenuh kita. Nak keluar, nak pergi berjalan-jalan, mengubah kat pintu kota Madinah, tak ada siapa boleh buat. Jadi macam mana nak buat Syekh kalau kita nak beramal dengan akhlak tadi? Apa kata Syed Muhammad Alawi Maliki? Dia kata penting guru. Kata Syed Muhammad Alawi, dia kata apa? Ahwalul awliya la yuqtada bih. Ahwalnya wali tak wajib ikut. Tu ahwal dia. Kita tengok ada wali seorang yang ahwal dia, kita ahwal wali ni macam-macam. Ada orang yang dia nak berhentikan kita daripada bercakap dengan yang kosong, dia akan suruh wirid pada waktu tu. Pak Tihmat baru ni mai, Abang Zamri bawa mai ke sini. Mai duduk je, la ilaha illallah 2000 kali. 2000. Bukan 1000, 2000. Kenapa dia buat macam tu? Ahwal wali. Aulia ni dia mai duduk, daripada duduk bersembang kosong, dia buat wirid. La ilaha illallah ni kira habis lah. Dia duduk wirid, dan kita akan buat selepas ni insya-Allah sebab Pak Tih dia mai ke sini. Saya duk berniat lama dah Pak Tih nak mai ni, sebab dia yang paling tua antara di Malaysia ni, antara yang paling tua Tok Guru ni mai. Alhamdulillah lah Zawiyah ni Tok Guru yang tua-tua kebanyakan dah sampai dah sini, kat Kedah lah. Kebanyakan Tok Guru tua. Yang mula sampai Tok Guru Haji Lah Lubuk Tapah. Bukit Lada. Tok Haji Lah antara mula yang sampai. Dia telefon nak mai juga. Saya kata tak, saya kena pergi jumpa Tok Guru. Dia kata tak, saya nak mai. Anak dia kata nak kena mai. Tak apa, Tok Guru nak bagi semangat, dia kata buka pondok. Tok Guru mai. Masa tu tak ada apa lagi ni. Pasal tak tolak lagi waktu tu. Tolak pun tak lagi. Tok Guru mai mula-mula. Lepas tu Pak Jang Izzuddin mai. Izzuddin pun tua, 80 lebih. Pun sampai juga di sini. Sampai depan rumah dah baru telefon. Dah sampai depan dah. Saya kita nak pergi Terengganu waktu tu. Saya duduk kat rumah mak lagi. Patah balik waktu tu. Lepas tu baru ni Tuan Guru Haji Zakaria mai. Pada Pondok Ampang, Jeneri. Lepas tu Tuan Guru Haji Pak Tihmat mai. Pak Tihmat pun mai juga. Mai ni depan rumah dah. Abang Zamri mai ketuk pintu dah. Pak Tih mai. Allah. Kejut saya. Duduk berniat lama sebab Pak Tih tak apa nak sihat. Dia boleh sampai depan rumah, dia boleh mai pula. Walaupun Abang Zamri bawa ni kan. Maksud dia teringin nak mai tu, itu pun alhamdulillah. Kalau dia kata tak mau mai, tak boleh mai. Contoh dekat rumah, sampai kat rumah Abang Zamri, dia kata tak mau pergi. Tak mai. Dia kata nak mai. Alhamdulillah tu pun. Bila duduk tu wirid la ilaha illallah ni 2000 kali. Saya rasa lebih daripada 2000. Sebab saya mula-mula tak kira. Lepas tengok lama angkat pegang tasbih kita pun. Mula-mula tak kira duk la ilaha illallah, satih kot. Tengok hai tak berhenti ni. 4.45 sampai, saya tengok jam 4.45 berhenti pukul 6. Sejam suku wirid tak berhenti la ilaha illallah. Dekat 2000. Jadi saya lepas ni dah letak dah di Zawiyah ni, setiap hari Isnin, sebab Tok Guru mai hari Isnin lepas asar, setiap hari Isnin lepas asar kita akan wirid di sini la ilaha illallah 1000 kali lah, bukan 2000 lah. 1000 yang ambil 1000. 2000 saya takut dia nak murid lari habis pula. Saya buat dekat 1000. 1000 akan buat setiap hari Isnin. Selepas asar di sini akan buat wirid la ilaha illallah. Ambil berkat Tok Guru mai ke sini, duduk dalam Zawiyah ni terus wirid la ilaha illallah dulu. Tak sembang apa, sembang sat je. Makan sikit, sembang sikit, terus dia balik. La ilaha illallah tu 1000 kali kita akan buat di sini pada setiap hari Isnin lepas asar insya-Allah. Saya akan buat rutin tu lah. Sebab berkat Tok Guru mai tu, kemudian dia tinggalkan sunnah tadi. Cuma dia tinggal sunnah 2000. Apalah kita naik sikit-sikit lah, 1000 dulu. 1000 tu pun boleh tahan dah. Kita Tok Guru duk wirid tu pun duk tengok jam berapa kali.
Tok Guru relax Tok. Tengok tambah lagi. Makanan mai dah, depa kata kalau nak bagi berhenti Tok Guru wirid, dia kata buat main makanan. Tak pakai lah. Buat main makanan kau lepas dia tak berhenti lah. Dia suruh bagi cukup juga 2,000 lebih tu. Maksudnya mungkin ada benda, ada apa yang dia nak suruh bagi cukup macam tu kan. Tapi tak apa, saya buat 1,000 dulu. Makin naik sikit, nampak semangat kita bagi dah sampai 2,000. Tapi kita buat 1,000 lah. Padan dengan kita lah. 1,000 tu pun teruk dah. 100 tadi pun tunggu bila nak habis ya. La ilaha illallah tahlil 100 kali tadi pun pakat duk tengok jam. Kan garu merata. Boh 1,000. Kita tak apa, Ustaz buat dulu lah. Kami pakat doa kot jauh lah. InsyaAllah nanti kita akan terus sampai ada masjid. Nanti semua kali kita akan terus. Setiap Isnin, Asak, nak mai berit sini 1,000 kali. Lepas tu balik Hak tu ya kita buat. Sampai ambil sunnah Tok Guru ya. Sebab dia mai tinggal hak tu. Tak apa. Kita buat tu takkan dia tinggal saja. Tinggal ada benda. Kita kena buat. Sampai naik kepada 2,000. Baik 1,000 dulu. Bagi try dulu. Minyak pun kalau nak kalau naik kereta pun nak kena buh gear satu dulu. Buh gear 4 terus rosak kereta. Buh 2,000 terus. Lepas tu makin kurang. 500. Lagi 100. Tu teruk. Bebek 1,000 makin naik. Tu lagi comel lah. Tok Guru Haji Yusof tak mai. Tapi dia tinggal ke Samsak. Dia beli tanah ni setengah. Dia wakaf pula tanah pondok ni 25,000. Bagi duit seketui pun bata. Bagi ni saya wakaf, saya beli, saya wakaf tanah ni dekat Zawiyah. Dia tak mai, tapi dia kata dia tak larat lagi nak mai, dia kata. Sebab tak ada orang nak bawa kereta dia. Mak dia 80 lebih dah. Anak murid Tok Guru Haji Umar Zuhdi. Dia kata tak apa ni, saya nak wakaf tanah kat ustaz. Saya nak beli dulu, pada saya wakaf balik. Jadi dia tak mai, tapi ada hak dia. Walaupun hak Allah Ta'ala lah, wakaf tu jadi hak Allah Ta'ala, tapi ada nama dia kat situ. Jadi saya rasa kira balik Tok Guru tua semua dah ada. Baba Zahari selalu dah mai sini. Baba Zahari selalu mai. Tu semua Tok Guru tua yang ada, yang semua pakat mai sini. Saya kata dia pun mai bukan sebab saya. Sebab ada orang ikhlas, yang tuan-tuan semua yang hadir, ikhlas mari doa. Yang duk doa malam-malam, doa waktu semayang, doa moga tempat ni jadi jalan dengan elok semua kali. Mungkin berkat doa-doa tu lah Allah Ta'ala gerak hati wali-wali ni untuk main. Mereka ni wali-wali Allah Ta'ala ni, pasak-pasak bumi ni. Orang tua-tua ni bukan orang biasa mereka ni. Nampak biasa tapi muka mereka pun lain lah. Pak Tih mai baru ni saya tengok muka dia lain. Dia lain sungguh muka dia. Dengan putih dia, dengan janggut dia macam emah. Lain macam dia tengok. Lain dia, muka dia lain lah waktu tu. Ahlullah ni, wali-wali ni wajah mereka bercahaya. Segak. Walaupun kalau kulit hitam gelap pun cahaya. Dia tak sama dengan orang kulit gelap hitam yang tak ada cahaya ni, lain. Cahaya wajah daripada ahli selawat, ahli zikir. Zikir ni ribu-ribu kali sehari. Selawat ni sampai tak berhenti dengan mulut. Mulut ni masin, lidah semua masin ni. Semua ni berkat ibu ayah semua lah. Doa-doa daripada semua ni. Saya ni balik 10 tahun dah. Duduk balik tiap-tiap tahun. Tak pernah orang main macam ni. Duduk balik tiap-tiap tahun, 10 tahun balik. Petang-petang tengah hari tu tidur saja. Petang baru keluar pula pergi mengajar. Tak ada siapa duduk main rumah. Ni tiap-tiap petang orang main. Tak ada orang main pun saya panggil main. Anak murid lah. Hampa main. Duduk seorang tak boleh. Hampa main duduk ni. Duduk saja, tak apa, sembang tak apa lah. Pegang tasbih wirid ke, sembang ke, tak apa lah. Main duduk sini. Itulah kerja kita. Baik. InsyaAllah ni doa lah bagi tempat ni. Berkat doa-doa guru-guru. Berkat doa orang tua-tua. Berkat doa orang kampung. Berkat daripada sumbangan semua ni Allah Ta'ala akan majukan, berkati dan juga akan teruskan tempat ni insyaAllah Ta'ala. Baik. Kemudian Said ni apa dia? Disebut tadi Said ini penghujung kita. Tak ada kalau kita suruh semayang. Dia kata saya tak perlu semayang. Karena kalau saya bahagia ni sejak pada azali lagi telah dicatat bahagia. Ya betul. Dalam hadis kan dia disebut, kata Nabi, ada malaikat yang muwakkal bil janin. Malaikat ni dia diwakilkan untuk janin. Dia akan masuk ke dalam rahim ibu. Dia akan tanya kepada Allah, Ya Rab, nutfah? Dia kata, na'am. Maka dia akan letakkan nutfah. Maksudnya kalau berlakunya persetubuhan, kemudian adanya berlaku buaidah dan juga sperma tadi bergabung, akan jadi nutfah. Diletak pada
qararin makin, tempat yang kuat, takkan bergerak, duduk di situ. Maka jadi nutfah. Maka malaikat akan gabung, letak di situ. Kemudian mudghah. Malaikat mai tanya bila dah sampai tempoh masa dia, mudghah. Maksud jadi daging pula, daging yang dikumpal. Macam seolah daging yang digigit. Letak pula kat situ. Allah Ta'ala kata na'am. Tapi kalau kata la. Allah Ta'ala kata la, waktu tu gugok tu. Hak tu jadi gugok. Kerana Allah Ta'ala kata tak, cukup sekat tu je. Tu gugok. Bayi akan gugok ketika mana kata la. Tidak. Gugok. Jadi sebab jatuh kati, jatuh kerusi, tengah duduk sangkut, tirai, pum jatuh. Dia tahu, oh gugok. Kerana jatuh. Makan apa? Makan nenah. Ada makan nenah sampai 3-4 biji tak jadi puas pun. Kan? Dia makan seulah sikit, pum, keluar. Buat macam mana? Nah, dah sekat tu. Sampailah mudghah. Alaqah dulu. Nah, alaqah, mudghah. Dengan nutfah, alaqah, mudghah. Alaqah dulu, lepas tu baru mudghah. Lepas mudghah, baru jadi pula. Bila dicatat, ditiupkan roh, yang akan dicatat pula. Bikatbi rizqihi. Nah, wa ajalihi. Nah, lagi apa dia lagi? Syaqiyun am sa'id. Diletakkan rezekinya, dicatatkan ajalnya. Bila ditetapkan sama ada dia ni celaka, bahagia ataupun celaka. Bahagia celaka dah dicatat dah. Kita tahu, kita tak tahu. Tapi orang yang sa'id akan diatur oleh Allah kehidupan dia dengan sa'id. Orang yang syaqi akan diatur hidup dia dengan syaqi. Sebab tu kita minta doa kepada Allah selalu, ya Allah jadikan aku ni di kalangan su'ada. Jadikan kita ni orang-orang yang sa'id. Sentiasa dengan kebaikan, dengan jalan yang baik, dengan jalan yang elok, insyaAllah. Baik, betul tak kawan ni sebut? Lianna sa'idul azal. Saya nak semayang, buat apa dia kata? Orang yang bahagia sejak pada azali lagi. Betul. Ni hakikah. Betul. Fa in kuntu sa'idan dakhaltul jannah. Wa illam usalli. Saya ni kalau kata tak semayang pun, kalau saya dah sa'id di sisi Allah, saya akan masuk syurga juga walaupun saya tak semayang. Betul? Betul. Betul ayat tu. Nah. Maksudnya kalau tak semayang, tiba-tiba Allah Ta'ala kata kamu sa'id sebenarnya, masuk syurga. Boleh tak? Boleh. Boleh jadi. Hakikah betul. Tapi syariat tak ada. Tak mau pula semayang. Nabi suruh semayang. Awak yang tak semayang, ikut suka saya. Saya semayang tak semayang. Habis tu Nabi mai buat apa? Saja cerita. Lepas tu semua orang pakai ikut suka dia. Ya, saya buat main semayang, kata Nabi, semayang ni wajib, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi ikut suka nak semayang, tak semayang pun ikut suka lah. Sebab kalau dia tu bahagia, dia masuk syurga juga, kalau tu pun tak semayang. Tak ada seorang Nabi sebut macam tu. Nabi suruh semayang. Kalau tak semayang, berdosa, kata Nabi. Aqimis salah. Allah Ta'ala sebut suruh semayang. Jadi kita nak tahu, kata kita syaqi ke sa'id, tengok kita ni dengan syariat macam mana? Tidak. Ini tidak, semayang tak mau. Lepas bila semayang tak mau, dia kata kalau semayang lejak-lejak pun, dia kata kalau kata dah masuk neraka juga, apa nak semayang? Patutlah neraka pun. Nah, cakap pun macam tu lah. Betul? Kalau kata saya nak masuk neraka, kata dia, dimasukkan dah dalam neraka. Kalau aku semayang pun, akan masuk neraka juga. Ayat tu betul. Sebab tu kata Syekh, Al-syari'ah al-haqiqah bila syari'ah batilah. Ayat tu pada hakikahnya adalah betul, tapi jadi batil ketika bertentang dengan syariat pada waktu tersebut. Dan syariat tak akan bertentang dengan hakikah sama sekali. Contoh syariat tanpa hakikat pula macam mana? Hak ni atilah. Contohnya apa dia? Man ya'mal li ajlil jannah. Ada orang ni beramal kerana syurga. Kemudian bila orang kata, dia pun sebut balik, laula amali lama dakhaltuha. Kalau tak kerana amalan aku yang aku buat ni, aku tak masuk dalam syurga. Maka dia duduk sandak dengan amalan dia pada waktu tersebut. Dia ingat saya masuk syurga ni dengan amal, bukan dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni orang yang ada syariat tapi tidak ada hakikah. Tak tengok kepada yang buat, yang asli siapa dia? Yang hakikah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana tu para ulama sebut asy-syariah bila hakikah atilah. Atilah maksud dia apa dia? Wujuduha ka'adamiha. Ada macam tak ada. Maksudnya syariat tanpa hakikah macam tak ada syariat tadi. Maksud tak ada guna apa. Nah, kerana masuk ke dalam syurga ni adalah dengan sebab apa? Sebab rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syariat apa dia? Syariat adalah perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tariqah pula apa dia? Al-jaryu ala dhalik wal amalu bih.
Tariqah ni amal lah maksudnya. Jadi perkara syariat, kita nak tahu benda apa. Benda yang dilarang, benda yang disuruh. Tahu benda ni syariat. Tariqah beramal dengan melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Itu maksud tariqah. Faham? Haqiqah, nazaruhu li bawatinil umur wa syuhudul fi'li min Allah. Manakala haqiqah pula adalah melihat kepada bawatin umur, kepada batin perkara tersebut. Dan juga memperhatikan kepada yang melakukan tadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu haqiqah. Syariat, perkara yang disuruh. Sembahyang, ini syariat. Boleh? Melakukan sembahyang tersebut, ini tariqah. Melihat bahawa sembahyang yang dia lakukan tadi bukan yang dia buat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melakukan dan juga memberikan taufik kepada daripada waktu tersebut, maka itu haqiqah. Puasa, puasa itu syariat. Melakukan puasa, tariqah. Faham? Dan kemudian melihat bahawa puasa yang telah dia dapatkan tadi adalah daripada rahmatnya Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada dia untuk dia melakukan ibadah tadi. Melihat kepada apa? Allah yang telah memberikan kepada dia dengan perkara tersebut, maka itu dipanggil haqiqah. Sedekah, ini syariat. Nah, sedekah itu syariat. Memberikan sedekah tadi, itu tariqah. Faham? Melihat bahawa yang memberi hakikatnya Allah bukan dia, maka itu adalah haqiqah. Faham tak ni? Itu syariat, tariqah dengan haqiqah. Itu tariqah yang dimaksudkan sini. Nah, tariqah ni jalan lah. Tapi ada lagi tariqah dengan maksud yang lebih khusus, tariqah sufiyah. Nah, dengan wirid yang kita ambil daripada guru dan sebagainya, yang kita ambil wiridnya dan juga kita bersambung sanad kita dengan guru kita tersebut, maka itu pun dipanggil tariqah. Maka tariqah banyak lah. Ada tariqah syadziliyah, ada tariqah syattariyah atau sattariyah, ada tariqah samaniyah, ada tariqah qadiriyah, ada tariqah naqsyabandiyah, ada tariqah ahmadiyah dan tijaniyah dan sebagainya. Ada banyak tariqah lagi lah. Dan kesemuanya itu jalan ahlullah yang akan menyampai kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman lah dengar tarikatnya, dia jadi takut. Jangan sesat apa ni? Oh, tarikat je dan sesat terus. Jangan sabar dulu. Lepas tu kena mengaji. Kena mengaji, kena tanya dekat orang yang reti. Tanya kat orang yang reti dengan bidang tu lah. Takkanlah tanya bab tarikat, nak tanya dekat orang bukan ahli dia. Nak tanya pasal tarikat, pergi tanya dekat hak puak duk lawan tarikat. Memang lah. Awal jawapan tahu dah. Habis tu duk tinggal ulama-ulama yang tulis kitab pasal tarikat ni. Tariqah nak sampai kepada Allah Ta'ala ni ada banyak jalan dia, dan jalannya semua satu saja sebenarnya, cuma cara dia yang berbeza. Macam chef lah, semuanya masak nasi Arab, tapi lain-lain cara dia. Ada yang buh nasi dulu, ada yang buh Arab dulu kan? Macam-macam cara kan. Kambing perak pun macam-macam jenis. Ada kambing perak jenis ni, ada kambing perak jenis tu, tapi semua nak menyampai kepada merasai kambing. Tak ada lah orang makan kambing perak tu tiba-tiba pergi rasa unta. Nampak tak? Dia kata, ini cara lain ni. Nak kambing perak. Dia buat cara perapan macam mana pun, akhirnya orang akan rasa, inilah kambing perak. Cara nak buat tu je lain. Sampai pada tujuan yang satu juga. Semua nak sampai kepada Allah. Cara yang berbeza. Ada wirid dia yang berbeza. Sebab wirid, doa yang nak sampai kepada Allah Ta'ala ni, kata para ulama, katuruki ila sama'. Seperti jalan-jalan yang sampai ke langit. Kalau kita pakai penunjuk jalan, dia akan lebih cepat sampai daripada kita lalu jalan yang tak betul. Betul tak? Kita nak pergi Kuala Lumpur pakai Waze. Sebutkan, belok kiri, belok kanan, pergi terus. Tu pun sesat. Silap terus. 300 meter lagi. Dia duk ingat 600 meter lagi. Lajak dah lorong satu lagi. Corner pula kat 3 km. Tu terang ada penunjuk tu, hak sebut tu. Dia pakai pula penunjuk tu. Wahabi baik, hak yang tolak tarikat baik, semua pakai. Sebab tahu kata yang ni akan menunjuk jalan pada yang tepat. Walaupun kadang-kadang dia terlajak sikit pun, tapi hak kawan tu akan cari balik jalan untuk sampai balik kepada tempat asal dia. Betul tak? Ke lepas-lepas dia terlajak sikit 300 meter, hak yang weh tu terus maki dia. Bodoh. Balik Kedah lah, terus pergi lah. Ke dia kata, jalan depan lagi. Tak apa. Jalan depan lagi. Ada satu lagi jalan lagi, tapi jauh sikit lah.
Kamu kena patah balik, sebab nak patah balik dengan mengundur, bahaya. Rosak orang nanti. Kamu pun akan rosak, orang pun masalah. Pi jalan lain sikit, corner sikit je. Tak marah, sabar dia. Dan dia ikut pula pada waktu tersebut. Tapi bila ada tok guru, wali Allah Ta'ala, yang main nak bimbing dia jalan kepada Allah, dia maki, dia komen, dia kata apa ni? Tu ke apa? Saya sendiri bila sampai kepada Allah Ta'ala, try pi. Masuk hutan pedu tu pun, kalau tak tahu ada jalan, pening dalam hutan tu seorang-seorang dia. Dia kata hutan, sini pergi situ, sampai hutu, try tengok. Saya pergi ke Banding, masuk hutan. Sajalah masuk orang kawan ni. Kawan saya, dia pakai Waze. Kita pula masuk-masuk, awal-awal masuk lagi baca wirid sakron dah. Ada seorang pengamal perubatan, dia kata, Ustaz masuk-masuk baca wirid sakron. Supaya nak perang dengan dia. Masuk-masuk tu buka wirid sakron. Supaya masuk-masuk terus buat keluar pedang dia kata. Cuma Ustaz tak nampak lah pedang tu dia kata. Buat keluar terus pedang dia. Hak duduk dalam hutan tu kata, hey dia ni hutan Royal Bloom pula. Hutan paling tua dalam dunia. Hak duduk dalam tu tak tahu umur berapa ribu tahun. Tu kan hak lari zaman hak yang Azazil turun waktu halau dengan malaikat tu, lari main kat tu. Apa boleh jadi? Meduk lan tu dia kata, hey dia ni. Tu orang tua-tua kata tak tahulah. Kita tanya kat ni kat Ustaz Cok, tanyalah, tanya kat Pak Ngah Cok tengok macam mana. Kalau masuk orang tua-tua lu kata kalau masuk hutan, ada seorang kawan kita ni dia pi duk menebang balak. Dia tahu orang tua-tua ajak, kalau nak masuk dia kata pi cari pokok besar kali tu. Kalau takut sesat. Dia takut kena buat benda tak elok dalam hutan tu. Kalau jin main kacau kan. Kat tempat dia. Pi tu dia kata pi cari pokok paling besar kali, tepuk pokok tu. Hei, lama tak main dia kata besar dah pokok ni no. Jadi jin ada kata mana? Hei, lama pada aku ni. Jin. Hei, dia ni lama pada aku kan. Aku main kata tengok pokok ni besar dah. Tengok, weh dia lama lagi sebab dulu dia main kecil lagi pokok tu. Tak tahulah kok jin senang kena tipu sampai tu kan, tak tahulah. Mereka kata tipu pokok. Dia masuklah, bacalah ayat-ayat. Salamun ala Ilyas alal alamin. Baca yang tu. Kerana Nabi Ilyas kata para ulama penjaga kepada bukit. Penjaga pokok-pokok. Bila nak ambil daun-daun dalam pokok dalam hutan ke, takut lagi kena apa-apa yang tak elok ke, baca salamun ala Ilyasi alal alamin. Sebut nama Nabi Ilyas alaihi salam. Kerana Nabi Ilyas penjaga daratan. Nabi Khidir penjaga lautan. Dia ada penjaga dia. Dan Nabi Ilyas antara Nabi yang tak wafat lagi sampai sekarang. Kata para ulama sufi. Ada 4 orang Nabi yang masih tak wafat sampai sekarang. Nabi Allah Khidir alaihi salam, Nabi Allah Ilyas, 2 ni di bumi. Nabi Ilyas daripada kaum Ba'labak. Ada bukan kaum Ba'labak di Iraq. Ada satu tempat, nama tempat tadi Ba'labak. Yang mereka menyembah berhala Ba'labak. Nama berhala tu Ba'labak. Jadi Nabi Ilyas alaihi salam diutus untuk kaum tadi dan menerangkan kepada mereka bahawa sembahan mereka tadi tak betul. Maka dia berlawan dengan Nabi Ilyas dan dia tangkap Nabi Ilyas masuk dalam penjara dan hujan tak turun. Dan bila hujan tak turun lama, mati binatang, tumbuh-tumbuhan rosak, orang pun ramai yang mati kerana kebuluran. Akhirnya pakat jumpa dengan Nabi Ilyas, bagi tahu balik doa kepada Tuhan untuk turunkan balik hujan. Dia kata boleh, tapi dengan syarat ikut aku, kata Nabi Ilyas. Dia pun berjanji nak ikut Nabi Ilyas. Akhirnya masuk agama Nabi Ilyas alaihi salam, Islam lah. Dan akhirnya setelah daripada beriman mula-mula, dah dapat kesenangan balik, lupa lawan balik Nabi Ilyas. Ni perangai. Dan akhirnya mereka nak bunuh Nabi Ilyas, dan waktu tu dalam riwayat disebut, ni Hamka sendiri sebut dalam kitab tafsir, dalam cerita dia berkenaan kepada Rasul. Hamka pun ada sebut. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Profesor Hamka, dia sebut dalam kitab dia. Kotlah daripada tak percaya kita sebut. Kita sebut Hamka sebut. Sebab Hamka satu aliran juga dengan depa kan. Jadi bila Hamka sebut macam tu dalam kitab, dia kata apa? Datang Allah Taala hantarkan kuda daripada api. Kuda tadi datang dan membawa Nabi Ilyas terbang, dan sampai sekarang tidak diketahui di mana tempatnya. Dan kata para ulama, Nabi Ilyas akan bertemu dengan Nabi Khidir pada setiap musim haji. Dan siapa yang berpeluang dan juga diberikan pembukaan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, dia akan kenal Nabi itu Nabi Ilyas alaihi salam. Dan Nabi Ilyas nak kenal dia, kata para ulama, dengan Nabi Khidir, mereka akan cukok kepala mereka masing-masing. Nabi Ilyas akan cukok kepala Nabi Khidir, Nabi Khidir akan cukok kepala Nabi Ilyas. Kita kata ramai macam tu Ustaz. Waktu haji ramai macam tu. Payahlah nak jumpa. Memang susah lah. Lepas tu dia akan minum air zam-zam daripada tangan masing-masing. Nabi Ilyas akan suap
air zam-zam daripada tangan dia kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir akan suap dengan tangan dia juga ke dalam mulut Nabi Ilyas alaihissalam. Banyak lagi tanda. Tu antara tanda dia lah. Tapi kalau tanda yang tu saja kita tengok, jenuh tengok ada 10 orang semua pakai suap macam tu. Kita tak mana satu Nabi Ilyas ni. Sebab kalau jumpa, kata para ulama, minta doa. Minta mereka doakan kita. Kerana mereka Nabi Allah Ta'ala. Dan tawassul dengan nama mereka. Tawassul dengan nama mereka kalau masuk hutan dan sebagainya. InsyaAllah tak sesat. Tu pun, saya pergi ke Royal Bloom tu, masuk bubuh dengan wirid sakran, pening dalam tu 2 jam. Saya nampak jalan. Tapi anak murid saya ni, ikut saya ni, tak nampak jalan. Dia kata jalan depan, tak ada Ustaz. Saya nampak jalan. Saya kata tu jalan. Tak ada Ustaz, rebah. Dia makin jalan, makin turun. Rebah dia makin turun. Jadi tak boleh nak lalu. Duri. Kita takut, mana kita main ni? Pusing balik, kepak pokok. Pusing 3 kali pokok dia tambah. Saya kata ni tempat sama tadi ni. Masa tu baru dia meremang. Saya meremang pada tadi. Dia baru meremang tu. Dia kata, kita duduk Ustaz apa? Duduk Ustaz. Duduk bersila dalam tu Ustaz, ambil nafas balik. Lepas tu jalan. Kali yang terakhir tu, lepas 2 jam tu, jalan. Dia kata, jalan Ustaz. Dia kata, tu jalan. Jalan je tu, jalan. Dia kata, patah balik tempat tadi ya. Dia pun jalan. Baru dia keluar. Tadi masuk bukan main lapang. Nak keluar, Allah Akbar. Bukan main lagi jalan. Pokok terbalik dengan apa semua. Tadi lalu tak ada apa benda tu. Lalu jalan yang sama. Makhluk Allah Ta'ala macam-macam kan dalam hutan ni. Lepas tu, Allahumma salli ala Muhammad. Masuk tu kena ada kirab cara lah. Kirab cara tu bukan untuk pergi duk tumpang lalu untuk nenek moyang dah. Nenek moyang mai ikut mana? Bukan untuk nenek aku. Baca doa, baca wirid. Tapi janganlah baca wirid sakran. Berkata baca wirid sakran awal-awal lagi memang nak perang. Berkata. Sakran pendek aja. Sakran ni kalau baca memang dia akan kuat. Itu kita nanti insya-Allah kita bagi nanti. Saya perlu state nanti kita bagi wirid sakran. Ramai. Untuk lindung rumah kita. Dia ada perkataan sur. Ini diamal oleh para ulama Hadramut. Para habaib amalkan benda ni. Ni kalau jin, syaitan pun boleh terbakar kalau benda tu. Sebab tu kalau baca tu, kalau masuk rumah, sebab tu tengok, Nabi ajak apa kalau masuk rumah? Rumah tak ada orang. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Bagi salam dulu. Bukan wirid sakran. Masuk bagi wirid sakran. Supaya dia kata pergi tendang pintu rumah dia. Bagi salam dulu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Bagi salam dulu baik-baik. Lepas tu ulat, kalau main kata nak serang kita, ulat hitam dalam rumah dah. Ya. Kecuali zutufiyatain yang ada 2 lubang, 2 mata kat belakang. Ini ulat tedung. Ulat senduk. Hak tu tak hidup sembang lah. Hak tu saya hidup pergi kalau jin keluar. Kalau tak jin, hak tu boleh katok terus sebab dia main dalam bentuk tu. Tapi kalau dia main dalam bentuk yang biasa, bukan ulat tedung, bukan ulat senduk, kita boleh sembang dengan dia dulu. Keluar daripada rumah ni. Kalau hang jin, keluar dulu. Kalau kamu bukan jin, duduk, kita akan bunuh. Kalau kamu jin, keluar. Kalau dia jin, dia akan keluar. Dalam riwayat kata 3 kali. Dalam riwayat kata 3 hari. Dalam watak sebut 3 hari. 3 hari kena pesan kat dia. Tapi kena tengok lah jenuh tak jidak kita 3 hari. Tengok, duduk kat mana datang pun lagi. Duduk atas katil mampu. Sebagai ulama kata 3 hari. 3 kali. 3 kali sebut, boleh pukul. Sebab ada seorang sahabat, balik daripada peperangan, dia baru kahwin. Kemudian dia minta izin dekat Rasulullah untuk nak balik sekejap jumpa dengan isteri dia. Nabi faham lah, baru kahwin. Dia tak nak minta izin. Tapi Nabi bagi pedang kat dia, nak ambil pedang ni, balik takut lagi ada musuh di tengah jalan, balik ke rumah kamu, jumpa isteri kamu. Dia pun balik. Dalam perjalanan balik-balik tengok isteri dia duduk depan rumah. Datang perasaan cemburu dalam hati dia. Arab ni cemburu dia. Tengok bini duduk depan rumah. Ni apa duduk depan rumah ni? Dia kata. Dia kata, tak, jangan sabar dulu. Dia kata, wahai suamiku, sabar dulu. Tengok dulu dalam rumah ada apa. Dia pun masuk rumah, tengok duduk atas katil ada ulat hitam duduk belingkar atas katil dia. Ada ulat hitam. Dan dia tak sebut terus kepada ulat tadi, suruh keluar. Dia ambil pedang, cabut, dan dia pancung. Ulat tu dah putih, lompat, patuk dia dan mati pada waktu tersebut. Dan tak tahu siapa mati dulu. Sama ada ulat tu mati dulu ataupun dia yang mati dulu. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, kalau kata ada ulat masuk dalam rumah, pesan dulu kepada. Sebab ulat tu jin. Dan kamu telah bunuh jin tadi. Dan dia ada bisa besar pada waktu tersebut dan dia lompat dan patuk balik dan pada waktu itu mati. Tapi kalau dia dibunuh dalam keadaan jin tadi, kita tak nilai sebab apa? Sebab man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia seumpama kaum tersebut. Ulat, kalau jin mai dalam bentuk ulat, maka dia dihukum dalam bentuk ulat. Kalau orang bunuh dia, dia tak boleh nak claim balik kepada orang yang bunuh dia, kata dia telah bunuh keluarga saya.
Ada seorang ulama ditangkap masuk ke alam jin kerana ulama tu bunuh jin, bunuh ular. Maka masuk mahkamah dan ulama tu menang. Kenapa? Ulama tu kata, kamu main dalam bentuk ular. Saya dah halau 3 kali, dia tak mau keluar. Saya ambil dengan hadis Rasulullah. Dan kemudian saya dah pukul dia dan bunuh dia. Kerana dia ular pada waktu tu. Kalau saya tahu dia dalam bentuk jin, saya takkan buat dia macam tu. Dan dia buat macam tu kepada saya. Nah, maka akhirnya mahkamah jin memutuskan dia betul. Jin pun ada mahkamah, jangan main-main. Nah, buka dalam kitab. Ada kitab ulama tulis. Laqtul marjan fi ahkamil jan. Imam Suyuti ada karang kitab berkenaan hukum akan jin. Dia suruh bab jin saja, sejilid kitab. Nah, terbaik ni lebih kurang. Kita bab jin saja. Jin nama apa? Jin duduk atas rumah nama apa? Jin nak duduk turun kalau kita makan dia nama apa? Semua ada nama. Jin-jin ni. Ada kitab lagi Ahkamul Jan fi Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ada 2 orang ulama tulis kitab berkenaan dengan jin ni secara khusus. Nah, Imam Suyuti dan seorang lagi ulama mengarang kitab yang sama. Tapi perbahasan yang berbeza. Boleh kahwin dengan jin ke tidak? Dah oleh ulama. Boleh tak kita kahwin dengan jin? Orang lelaki boleh kata sebagian ulama, orang perempuan tak boleh. Tu dia. Baik. Mampu. Jenuh jakah. Dah balik. Baik. Pukul 11 suku dah. Saya minta maaf dah terlajak dah waktu. Jadi setakat dulu berhenti dekat jin tu lah. Kan? Lepas tu tariqah tadi apa dia? Hakikah tu apa dia? Dah tahu lah tadi no? Contoh perbezaan antara hakikah, tariqah dengan syariah. Syariah ma'murat, manhiyat, perkara yang disuruh, perkara yang dilarang. Tariqah al-amalu bih, beramal dengan perkara tersebut. Yang disuruh dibuat, yang dilarang ditinggal. Itu tariqah. Hakikah melihat kepada bawatinil umur. Wa syuhud ar-rabb, syuhudir rabbi. Maksudnya kita melihat kepada Tuhan yang melakukan perkara tersebut. Jadi kita dah bagi contoh tadi, solat ma'murat itu dipanggil syariah. Melakukan solat itu adalah tariqah. Dan kemudian apa dia? Melihat bahawa solat tadi yang memberikan kekuatan kepada dia untuk dia bangun dan sebagainya, dan yang menjalankan perkara tadi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu dipanggil hakikah. Faham? Dan ini adalah daripada kalam Allah apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba tengok. Al-Imam Bakri Syata pun syarah yang sama macam Syekh Muhammad Said syarahkan dalam kitab tadi. Iyyaka na'bud, kata dia, mura'i fihi zahirus syariah. Ini meraihkan zahir syariat. Sebab tu Syekh Said tadi kita baca dalam tafsir Nurul Ihsan, dia kata apa? Dia kata iyyaka na'budu, yang telah kepada engkau sahajalah ya Allah. Nah, yang memberikan kepada kami dengan solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Maksudnya ibadah yang syariah, yang zahir. Faham? Wa iyyaka nasta'in mura'i fihi al-haqiqah. Melihat kepada haqiqah al-umur. Nah, lianna fihi tabarri al-'abdu min hawlihi wa quwwatihi. Karena bila disebut oleh hamba tadi, kepadamu sahajalah ya Allah kami memohon pertolongan, maknanya dia meraihkan haqiqah bahawa dia melakukan ibadah bukan dengan diri dia sendiri, tetapi yang memberikan pertolongan dan juga yang melakukan perkara tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah tidak menafikan amalan kita. Betul, dalam Quran Allah Taala kata apa? Pada Nabi, "Wa ma ramaita id ramaita." Tidaklah membaling tombak ketika kamu membaling tombak. Maksudnya kamu baling tombak juga. Walakinnallaha rama. Tapi Allah yang telah membaling perkara tersebut. Maksudnya hakikahnya Allah. Allah tak nafikan kata kamu buat juga. Kasbun tu ada kita. Faham? Sebab tu Nabi Allah Taala tak kata wa ma ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang baling, Allah yang baling. Tak. Allah Taala tak sebutnya, Allah Taala kata wa ma ramaita. Wa ma ramaita iz ramaita. Sebab tu kamu membaling. Saya tanya kepada Syekh Jamal Faruq, Syekh, macam mana kita nak faham kata amalan kita ini, kasbun ni kita ada juga. Macam mana kita nak faham? Kata kita ni pun ada kasbun, tapi hakikat Allah Ta'ala yang menjadikan. Nak faham macam mana ayat yang ulama ahli sunnah sebut dalam kitab? Syekh bawa keluar ayat tu je dalam kereta. Saya bawa Syekh, bawa balik rumah Syekh. Saya kata faham ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Allah Ta'ala tak kata wa ma ramaita walakinnallaha rama. Tapi ada iz ramaita di tengah. Maknanya Allah sandarkan juga perbuatan kepada kita. Tapi hakikatnya kembali balik kepada hakikat. Yang melakukan perbuatan tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita faham yang tu, kita tak akan rasa kita yang buat.
Kita tak rasa waktu kita semayang, kita yang semayang waktu tu. Kita kata, oh, kemah aku semayang hari ni. Tak. Apa nak bangga dengan amalan yang bukan kita yang buat. Maka kita akan letakkan ikhlas yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Jadi kalau kita bagi sedekah, kita tak kata, saya ambil sedekah tu. Jadi kita tak akan ungkit nanti. Kata kamu buat elok sikit. Yang bagi saya, kamu buat elok sikit. Yang bagi sumbangan waktu kamu duduk mengaji dulu ni saya. Jangan sebut macam tu. Kerana kita nampak kita yang bagi waktu tu. Nanti kita akan kata, tak, yang saya bagi tadi. Bukan saya yang bagi, Allah yang bagi. Nah, jadi saya nak ungkit balik dengan Allah Ta'ala bagi? Tak boleh. Kerana bukan saya punya. Betul tak? Maka kita tak akan ungkit. Hatta kepada anak kita sendiri pun. Kita tak akan ungkit kepada anak kita. Jaga elok sikit. Kamu tu saya bela pada kecil. Tak. Yang bela dia Allah sebenarnya. Sebab nak jaga dia dengan pembelaan tadi, kita hanya boleh bagi makan. Kita rasa kita bagi makan je. Tu hak bergerak jantung dia. Hak bergerak darah dia sampai ke pembuluh darah dia semua dalam badan. Siapa dia yang buat semua tu? Allah. Satu mak tak boleh buat tu. Jadi siapa yang jaga betul-betul? Hatta mak tu sendiri pun Allah. Jadi akhirnya kita akan kata apa? Semuanya Allah. Tak boleh buat apa kita. Betul tak? Jadi setakat tu dulu. Saya mohon ampun, mohon maaf. Panjang hari ni kita. Lajak waktu kita. Cuma ada soalan. Ada jemaah tanya. Masalah berkenaan dengan ada soalan satu soalan. Ni kalau ada soalan apa semua, soalan bolehlah nak hantar. Tapi itulah masa kita 2 jam je. Tapi bolehlah. Kalau kata ada siapa nak tanya soalan, tulis soalan. Letak kat depan ni. InsyaAllah bagi dekat kita punya staff nanti. Buat akan bagi kat kita. Masalah berkaitan dengan menunaikan solat. Nah, dalam keadaan ada dinding di tempat sembahyang kita. Ada soft. Yang soft tadi ditutupi dengan tirai. Saya baca sikit ni apa yang disebut oleh masyayikh dalam kitab ni, dan kitab Qaulul Tam. Saya baca sikit je. Jika diperbuat di antara imam dan makmum itu dinding daripada kaca. Antara makmum dengan imam ada dinding kaca. Maka hukumnya ihtimal 2 wajah. Ini 2 pendapat. Seperti hukum diperbuat tingkap juga. Dan diihtimalkan putus dengan batas sembahyangnya seperti dinding juga. Ihtimalnya putus. Putus soft. Kerana kaca itu menegah ia daripada nampak dengan jelas sempurna. Dan dengan sebab itulah tidak memadai melihat barang yang hendak dijual itu dari dalam kaca. Lepas tu kita nak beli barang-barang duduk dalam kaca, tak boleh. Kena tengok jelas. Kena buang kaca tu. Baru boleh beli barang tadi. Walaupun makmum boleh lalu pergi kepada imam dengan membelakangi kiblat, maka wajah pendapat yang muktamad putus sembahyang. Ini batal solatnya pada waktu tersebut. Jadi kalau ada dinding antara imam dengan makmum untuk sampai, walaupun makmum tadi boleh pusing ke belakang untuk sampai kepada tu imam, tapi solat tu dikira batal pada waktu tersebut. Seperti dinding juga. Dan kalau tidak, nescaya sahlah sembahyang pada tiap-tiap tempat yang boleh sampai daripadanya kepada tempat imam dengan berpusing. Baik. Ini ada satu lagi. Jika ada dinding antara imam dan makmum yang boleh menegahkan ia daripada lalu dan melihat makmum akan imamnya, dan tidak bersambung safnya, nescaya batallah sembahyangnya. Dan jika ada dinding yang menegahkan daripada lalu kepada imam, tidak kepada melihatnya, dia terhalang pada lalu saja. Seperti tingkap nampak, tapi nak lalu tak boleh. Dan dinding yang menegahkan daripada melihat imam tidak pada lalu. Dia nampak, dia tak boleh nampak, tapi boleh lalu boleh. Seperti pintu yang tertutup. Dan tirai yang labuh. Tirai yang labuh. Hatta kain tirai yang labuh sekalipun tapi tutup terus, maka batallah sembahyangnya. Batal sembahyang. Kalau kata tirai labuh tak buka sikit, buka sikit. Kena buka juga tirai kata tu bagi sikit nampak kepada imam di depan. Jangan tutup terus tirai-tirai tadi. Faham tak waktu sembahyang? Sebab kita bukan dalam masjid. Kalau khusus dalam masjid dia ada hukum lain pula. Di masjid dia lain sikit. Dia ada masjid, dia ada hukum masjid. Masjid ni semua dalam tu masjid. Tapi apa ni, kalau khusus dalam surau dan sebagainya, ni kena jaga. Surau ke tempat sembahyang dibuat dewan solat kan dan sebagainya yang bukan masjid, yang tu kena ni sikit. Cuma eloknya hatta dalam masjid sekalipun buka tirai tu sikit. Buka tirai untuk tengok kepada imam di depan. Baik, macam mana kita nak jaga mata kita daripada tengok makmum di depan? Tak pergi makmum lelaki rokok, kita rokok dulu. Jangan tengok pungkok lelaki depan pula. Jadi bila tok imam rokok, hak perempuan rokok dulu, baru lelaki rokok. Tu cara dia susun macam tu lagi elok lah. Faham? Bila time bangun pula macam mana? Bagi makmum lelaki bangun dulu, baru dia bangun. Perempuan bangun pula. Dia buka tirai. Lagi elok tengok ke bawah lah tu. Tengok ke tempat sujud tu. Tengok ke tempat sujud kita. Dan buka sikit tirai tadi. Kerana apa? Kerana kalau tirai yang labuh, kata Al-Imam Ibnu Iman Al-Aqfahsi rahimahullah,
Kalau kata tidak mampu untuk kita melihat imam pada waktu tersebut, dia boleh lalu. Dia boleh lintah tirai tadi, tapi dia nak tengok imam tak boleh. Kerana tertutup tu tirai. Tanpa ada ruang untuk dia tengok tu imam pada waktu tersebut, maka batallah solatnya, melainkan bahawa dibuka pintu ketika sedang dalam sembahyang dan dibuka tirainya dalam sembahyang. Barulah boleh. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Dia ambil berat tentang masalah tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala bagi faham kepada kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.